Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Dukas edisi malam 3 Februari 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, lebih 10,000 usahawan kecil dan sederhana di Sarawak bakal menerima manfaat dari 7 inisiatif tambahan dalam bentuk kewangan yang disediakan dalam pakej bantuan khas Sarawakku sayang BKSS 50-an kosong. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata sebanyak 141.7 juta ringgit telah diperuntukkan kerajaan negeri melalui 7 inisiatif tersebut. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Rabu, beliau berkata BKSS 50-an kosong yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg pada 21 Januari lalu bertujuan membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini dalam menghadapi kesukaran dan cabaran kesan daripada pandemik COVID-19. Inisiatif tambahan ini melalui program-program berikut. 1. Tambahan RM50 juta di bawah skim kredit makro Sarawak. 2. Tambahan RM20 juta kepada RM2 juta yang sedia ada di bawah skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPID. 3. Menyediakan RM22.2 juta subsidi faedah bagi Targeted Relief and Recovery Facility. Kita juga bersetuju untuk menyediakan RM2.5 juta subsidi faedah bagi penjana tourism financing. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga telah pun bersetuju untuk menambah RM20 juta kepada RM3 juta yang sedia ada di bawah program graduan ke arah keusahawanan GRAK dan usahawan teknikal dan vocational hostel. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga bersetuju untuk menyediakan RM20 juta di bawah program Go Digital Sarawak dan menyediakan RM2 juta di bawah program latihan digital marketing. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan memberitahu kerajaan turut menyediakan peruntukan bagi membantu usahawan meningkatkan produktiviti dan mengembangkan pasaran menggunakan platform digital. Bagi tujuan itu, kerajaan negeri jelasnya telah memperuntukkan sebanyak 20 juta ringgit bagi pelaksanaan program Go Digital Sarawak dan 2 juta ringgit untuk program latihan digital marketing. Program Go Digital Sarawak dan program latihan digital marketing adalah program baru untuk membantu usahawan kita dalam meningkatkan produktiviti dan mengembangkan pasaran melalui digital platform. Selanjutnya, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Abang Zohari telah menyempurnakan penyerahan cek sumbangan dana kerajaan negeri bernilai 2.5 juta ringgit kepada Lembaga Pengurusan Sekolah St. Joseph SJS Mill Hill Block Restorations di pejabat beliau, Wisma Bapak Malaysia, Kuching pada Rabu. Dana tersebut telah disampaikan kepada pemangku pengurusi lembaga sekolah Christopher Chua bagi tujuan pembinaan blok baharu iaitu Mill Hill Blocks. Hadir sama menyaksikan penyerahan itu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah serta Roman Catholic Archbishop Simon Poh. Bercakap kepada media, Christopher merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas sokongan yang diberikan bagi kemajuan projek pembinaan tersebut. The purpose of our visit is actually to thank CM for the contribution and the support that the state government has done for the St. Joseph Mill Hill Block Restoration Fund, and also Chief Minister was an old boy of St. Joseph School.
Dalam pada itu, Simon Poh juga turut mengharapkan lebih banyak lagi sokongan dari pelbagai pihak untuk melancarkan sistem urus takbir sekolah di samping memantapkan kualiti sekolah. We will take the opportunity to welcome those who have been blessed by St. Joseph School to continue to contribute, because with the money we still have to come up with furnishing for the table, for the chairs, and for the other things that are needed to complete the building. So now with this funding, we'll be able to complete the shell, the main restoration of the building, but still classrooms, maybe chairs, tables, equipments, and so on for our students. Beralih ke perkembangan COVID-19, Sarawak merekodkan 3 lagi kes kematian hari ini, melonjakkan angka korban akibat wabak itu kepada 42 kes. Menurut kenyataan media, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Rabu, kes kematian masing-masing direkodkan di daerah Kuching, Miri dan Sibu. Turut dimaklumkan terdapat 148 kes positif baru, iaitu 48 di Sibu, Bintulu 15, Darat 15, Beluru 14, Miri 12, Kapit 8, Kenawit 8, Sebauh 7, Song 7, Sri Aman 5, Bau 3, Kuching 1, Lunduk 1, Tatau 1, Subis 1, Selangau 1 dan Sarike 1. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 4,824 kes. Kenyataan sama turut memaklumkan terdapat 108 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini dari Hospital Sibu 58, PKRC di bawah Hospital Kapit 18, Hospital Umum Sarawak 14, Hospital Bintulu 8, Hospital Miri 8 dan Hospital Sarike 2. Turut dimaklumkan daerah Beluru telah kembali berstatus jingga dari status kuning setelah merekodkan sejumlah 22 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lalu. Selanjutnya di Miri, kerja-kerja pembinaan benteng menahan ombak sepanjang 240 meter di Pantai Lutong kini sedang giat dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin berkata, projek yang menelan kos sebanyak RM225,000 itu akan siap sepenuhnya dalam tempoh 2 minggu ini. Katanya projek tersebut dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pengangairan dan Saliran Miri dan Jabatan Kerjaya Miri. Ia merupakan projek sementara dengan benteng batu bata bagi menahan ombak dan melindungi jalan raya daripada dibanjiri air dan sisa-sisa sepehan kayu laut. Jelas Datuk Lee, bagi penyelesaian jangka panjang, pelaksanaan projek struktur kawalan hakisan pantai atau rock revetment kini sedang diteliti dan dalam proses kajian pakar. Manakala di Lawas, Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak akan menaik taraf stesen peternakan kerbau meragang Lawas. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, kerbau yang diternak di stesen itu akan diberikan kepada petani dan penternak melalui skim pawah. Katanya pada ketika ini, kebanyakan kerbau yang diberikan kepada petani dan penternak diimport dari negara luar. Sebab itulah kerajaan melalui dana daripada NRDA berjumlah 9 juta telah pun diperuntukkan untuk menaik taraf stesen inilah, yang mana kita merancang untuk menswastakan sebahagian daripadanya, khususnya bahagian pembiakan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke stesen peternakan kerbau meragang Lawas pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu menambah, dengan menaik taraf sistem kerbau meragang ini, Jabatan Perkhidmatan Veterina dapat menumpukan kepada bidang penyelidikan dan pembangunan serta melatih petani dan penternak dalam mengembangkan lagi penternakan kerbau di sini. DBS akan menumpukan kepada aspek R&D, Research and Development, dan juga training untuk melatih petani-petani kita, dan sebuah syarikat yang terpilih nanti akan operate bahagian pembiakan inilah, yang targetnya seperti yang saya kata tadi, sekurang-kurangnya setiap tahun 250 ekor kerbau lah
untuk membantu hasrat kerajaan kita, kerajaan negeri menambah populasi kerbau di Sarawak daripada sekarang ini lebih kurang 6,000 kepada sekurang-kurangnya 11,000 ekor pada tahun 2030. Tambahnya, penternakan kerbau mampu memberi pulangan lumayan disebabkan permintaan tinggi terhadap daging kerbau, terutama di negara jiran dengan anggaran harga RM6,000 ke RM7,000 bagi setiap seekor. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.